Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, kali ini kita akan berkongsikan tentang pengalaman ketika berada di sebuah rumah yang dikatakan hampir 30 tahun ditinggalkan. Tapi sebelum kita berkongsi pengalaman tu, saya ada benda nak cerita sikit. Malamku igau, keluarlah kau, siangku sasau, keluarlah kau. Di mana baru-baru ni Solo Embuh mari ke Kuala Terengganu untuk membuat aktiviti eksplorasi beliau lah. Dan bila saya dengar dia nak mari ke Terengganu, saya dah lepaskan peluang untuk berjumpa dengan Solo Embuh. Dan pada malam tu, pertemuan ni juga untuk menunjukkan kepada setengah netizen yang membuat perbandingan antara saya dan Solo Embuh. Sedangkan saya dengan Solo Embuh tak ada benda-benda masalah pun, sebab malah kita support antara satu sama lain. Osasuke support Solo Embuh support Osasuke. Jadi kita sebagai content creator ni, bagi saya tak ada masalah walaupun kita berlainan konsep. Seperti yang Solo Embuh cover pada malam tu, jangan ambil pot lah benda-benda gini. Sebab kalau kita pergi ke sebuah kedai makan, tak semua orang yang mari kedai makan tu order makanan yang sama. Ada yang berlainan. Jadi buat apa kita nak marah orang yang makan benda lain selain daripada kita. Jadi benda tu simple lah. Tapi jangan bimbang, hamba dan Solo Embuh tak ada masalah. Dan pengalaman dan perkongsian pada malam tu sangat-sangat bermanfaat bagi hamba dan Mak Yu yang baru menceburi dalam bidang ni. Dan perkongsian pada malam tu memang saya akan ingat dan simpan sampai bila-bila. Sebelum ni, bila kita tengok Solo Embuh, kita tertanya-tanya, apa dia ni berani sangat dan memang berhati kering. Dan pertemuan saya pada malam tu, ianya menjawab segala persoalan yang selama ini bermain di fikiran hamba. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tahu tentang macam mana Solo Embuh ni begitu berani dan apa pengalaman dia dan sebab apa dia buat benda ni, kena tanya dia sendiri. Dan kalau dia kata ada di mana-mana, cuba hubungi dia untuk berjumpa depan-depan dan mintalah ilmu yang ada pada dia. Ada yang berguna. Okey, kepada supporter, jangan bimbang, sebab di setiap video yang kita upload mesti ada video tentang pengalaman. Kerana video pengalaman ni adalah penutup segala cerita yang kita upload. Dan sebab apa saya teruskan dengan video pengalaman ni, sebab ada di antara supporter, dia ada buat permintaan kepada hamba di mana dia ada masalah penglihatan. Jadi di setiap video yang kita upload tu, dia tengok tetapi dia tak berapa nak nampak. Tapi dia tengok sampai habis lah, tanda dia support tim OH ni. Dan dia buat permintaan supaya video penceritaan pengalaman ni diteruskan sampai bila-bila. Sebab bila dia dengar baru dia faham jalan cerita yang kita upload tu. Jadi kepada supporter yang ada masalah penglihatan tu, hamba nak ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kerana sudi support kami. Dan insyaAllah kami akan buat yang terbaik. Okey, kembali kita pada perkongsian pengalaman ketika berada di sebuah rumah konsep ni. Memang rumah ni memang lama dah terbiar. Dan rumah ni memang boleh perhatian awal dah daripada kru-kru Osasuke ni. Tetapi kita menghormati beberapa tim yang ada di Kuala Terengganu yang cuba membuat aktiviti paranormal di rumah ni. Dan pada baru-baru ni kita ambil keputusan untuk membuat rakaman di rumah ni. Dan pada tinjauan petang tu, kita buatlah untuk melihat keadaan sekeliling rumah ni dan jalan mana yang kita nak masuk pada waktu malam. Orang kata kalau kru-kru Osasuke kru lebih kepada untuk memasang jejak. Pasang jejak ni di mana pada siang hari kita ikut laluan ni dan
pada malam ni kita akan lalu pada laluan yang sama. Maknanya kita tak akan lari daripada jejak yang kita pasang ni. Tu adalah cara Osazuke dan kru-kru. Dan ini adalah salah satu konsep daripada Osazuke dan kru-kru. Sebelum kita nak buat aktiviti ni, memang kita akan pasang jejak dulu lah untuk keselamatan. Tak kira lah keselamatan apa yang kita nampak depan mata ataupun benda yang tak nampak. Dan pada siang hari tu saya bersama dengan Mak Yu lah. Untuk memastikan keadaan dalaman dan luaran tu selamat untuk kru-kru mari pada waktu malam. Rumah ni sangat comel sebenarnya dan besar. Seperti apa yang kita boleh daripada info dalam YouTube, di mana rumah ni adalah salah satu rumah yang pertama dibina menggunakan batu blok, hot bata macam besar tu. Dan rumah ni kepunyaan sepasang suami isteri, tetapi umur mereka dua tak panjang kerana telah pun meninggal dunia dan tiada pewaris dia. Kepada sesetengah pihak yang berminat untuk membeli rumah ni, saya rasa tak ada masalah rumah ni untuk diduduki. Rumah ni selamat dan sudah pastinya rumah ni sangat-sangat comel bila dah kita buat siap renovate. Dan pada dalam video tu saya ada sertakan di mana ada sebuah lagi tempat yang ada kaitan dengan kisah seorang perempuan yang membunuh diri, iaitu belakang daripada rumah ni. Maknanya belakang rumah ni terdapat ada satu tempat yang orang proses, orang buat seming untuk pembinaan stadium dulu. Dikatakan perempuan ni memanjat proses seming ni macam ke menara ni dan dia terjun ikut dalam tu. Jadi kisah-kisah mistik yang berada di sekitar tempat proses seming tu saya tak pernah dengar cerita lagi lah. Kita mari pun sekadar untuk merasai suasana malam di tempat tu. Kalau kisah tu tak terjadi pun kita akan pergi juga. Jangan salah faham. Bersama dengan saya pada malam tu Mak Yu, adik dan Kero, di mana Kuji dia tak boleh nak beri komitmen lagi sebab dia ada masalah dengan soal penciptaan dia tu yang dah habis-habis sampai ke sekarang ni. Saya tak tahu apa benda masalah dia. Jadi pada malam tu bila kita nak buat aktiviti rakaman pada malam tu, kita boleh tengok suasana siang dan malam ni sangat-sangat berbeza. Maknanya macam 360 darjah lah beza. Maknanya memang serang lah kalau kita tengok daripada luar ni. Dan apabila kita melangkah masuk, saya berhenti di satu tempat ni. Maknanya masa ni tak siapa lagi dekat rumah tu. Orang kata pertengahan lah. Sebab hamba rasa macam ada sesuatu yang perlu saya buat. Dan pada masa yang sama juga, masa ni lah saya membuat sesi salam perkenalan kepada makhluk yang ada di atas tanah berserta dengan yang ada di dalam rumah ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Okey, sekarang ni saya dengan Mak Yu ingin melakukan tinjauan di dalam rumah ni. Jadi sekiranya makhluk-makhluk yang ada di bahagian semok-semok dan di dalam rumah ni, harap izinkan kami untuk membuat rakaman pada waktu siang dan kita akan kembali pada waktu malam. Salam perkenalan untuk bahagian tanah ni termasuknya macam binatang-binatang lah. Tak kira lah dia faham ke tak faham ke, tu atas izin daripada Allah lah. Kita berserah daripada Allah je. Tapi alhamdulillah lah pada malam tu binatang-binatang yang ada atas tanah ni taklah usik kita. Ada tu adalah. Jadi selepas kita 2-3 langkah untuk pergi ke rumah ni, secara tiba-tiba saya terdengar ada seseorang yang memanggil nama saya. Masa rakaman memang kita tak dengar sebarang bunyi pun.
yang seakan memanggil. Memang tak ada, memang kita dok dengar langsung. Tetapi bila kita dalam proses editing video ni, di mana saya akan meneliti di setiap video, satu saat pun dok terlepas dan saya terdengar orang memanggil nama saya, Muzakir. Berapa dia? Tutup dulu. Berapa dia? Tutup dulu. Berapa dia? Ini adalah kali yang ketiga benda tu panggil nama hamba. Yang pertama adalah di kuartus guru di Kedai Buloh. Yang kedua di rumah tinggal yang hampir 30 tahun ataupun 40 tahun di Mengabang Telipuk. Dan yang ketiga adalah di rumah contoh ni. Benda ni saya ada tanya kepada Solo Ambush pada malam tu. Saya katakan, adakah benda yang kita dengar ni datangnya daripada alang tu? Memang Solo Ambush kata suara tu memang daripada alang sebelah ni lah. Solo Ambush dan saya ada pengalaman yang sama dilalui. Seperti contohnya, di depan mata kita ada nampak satu kelibat, tetapi di dalam rakaman tak ada sebarang kelibat. Jadi mata kita nampak, tapi dalam rakaman tu kita tak nampak. Itu pengalaman yang sama dilalui oleh hamba dan Solo Ambush. Jadi saya rasa macam pelik lah juga. Sebab kalau sekali tu kita boleh kata lagi, ni masuk kali yang ketiga dah makhluk lain dia sebut nama hamba. Benda motif dia pun saya tak tahu. Tapi kalau kita dengar masa tu memang cak gapok lah kita lari. Terus siapa dia panggil gitu? Pelik sangat lah. Tetapi disebabkan kita tak dengar benda tu panggil kita pada masa tu, kita teruskan melangkah dan masuk ke dalam rumah ni. Dan masa kita masuk di dalam rumah ni, memang saya tak rasa benda-benda lah. Sebab orang kata kalau hamba nak detect benda tu, hamba rasa lari daripada konsep hamba. Sebab malam tu kita mari pun sekadar nak rakam suasana malam. Dan pada kita buat tinjauan awal di sebelah kanan dan sebelah kiri, ternyata di sebelah kanan tu hamba rasa macam kurang selesa sikit. Walaupun benda tu kita malah pun nak fokus pada dia, tapi adalah rasa berat dia tu. Dan selepas pada kita buat rondaan di bahagian bawah, kami berempat rehat di ruangan di sebelah kiri ni dalam keadaan yang sangat gelap. Maknanya masa tu saya minta semua tutup api. Dan ini adalah salah satu stay down pertama kali ketika buat rakaman di rumah Batangang tu. Maknanya dulu konsep stay down kita ni semua tutup api. Memang tak nampak benda dan kita tutup 3 ataupun 4 minit gitulah. Tapi masa kita tengah stay down tu di bahagian bawah, pada masa ni kita ada terdengar seakan ada suara budak yang ketawa dan ada orang besar. Tetapi apabila kita cek balik dalam video, memang kita tak dengar sebarang bunyi. Dan pada malam tu juga beberapa kru pun dengar benda yang sama. Suara itu seakan berlego-lego. Tapi dalam video memang tak dengar langsung. Itu di antara perkara yang susah saya nak jelas. Tetapi kalau nak mengikut pengalaman, itulah sebenarnya yang terjadi. Lepas tu saya minta pada kru-kru supaya biar dia anda dia lah. Sebab tempat dia, lama mana dah rumah ni kena tinggal. Jadi kita abaikanlah dia tu. Tapi bila kita naik ke atas dan kita buat rondaan tu, dan kita boleh menikmatilah suasana malam yang sangat comel dan tenang lah dalam rumah ni. Maknanya kita dok rasa lah yang
berat-berat tu. Dan pada masa tu juga saya putuskan untuk membuat sesi stare down di beberapa tempat dan berasingan, di mana saya di sebelah kiri dan Mak Yu di sebelah kanan, dan adik dan Kero dia turun ke bawah dan masing-masing ambil posisi di sebelah kiri dan kanan. Maknanya seorang-seorang, tapi tak jauh pun kita boleh nampak lah. Sekadar kita nak rakam suasana malam di tempat yang berlainan. Sebab kita memang orang kata macam buat uji nyali, tapi memang bukan uji nyali lah. Sebab uji nyali ni dia tinggal seorang-seorang. Sebab bagi tim OH ni safety tu memang diberi keutamaan lah. Kalau walaupun dia duduk seorang, kita duduk jauh pun, jadi kita boleh nampak dia. Jadi napa-napa pun kita dang gi lah, orang kata dang jembu. Dan pada malam tu hanya rakaman stare down Mak Yu je yang tak ada. Sebab hilang daripada simpanan dia. Mungkin masalah teknikal, bukan ada masalah-masalah mistik lah. Pada malam tu memang kita dok rasalah benda-benda ataupun gangguan-gangguan yang berat lah. Kecuali pada masa stare down di antara kamera adik dan Kero. Apabila saya meneliti balik video tu, di bahagian kamera adik ternampak ada seakan bayangan wajah orang di belakang dia, iaitu di bahagian tingkap tu. Tapi nampak tak berapa nampak. Tapi kalau kita tengok dalam PC tu memang kita nampak jelas. Seakan ada muka orang yang memerhatikan adik ni daripada arah belakang. Dan pada masa yang sama juga kita boleh tengok reaksi adik yang dok berapa selesa dengan arah belakang dia. Jadi pada malam tu pun dia memang dok nampak benda-benda, cuma rasa kurang selesa. Dan apa yang kita nampak ni mungkin penghuni yang ada di dalam rumah ni sekadar ia memerhatikan gerak-geri kita. Dan apabila saya meneliti balik pada kamera Kero ni, masa tu memang saya tak perasan pun. Selepas saya buat penelitian daripada minit pertama sampai minit yang kelima, barulah saya perasan seakan ada penampakan wajah yang sangat menakutkan di sebelah kanan. Masa saya tengah teliti tu, wajah tu seakan bertukar. Saya duk erti nak jelas mana, tetapi supporter boleh tengok wajah dia ni seakan bertukar-tukar. Kejap mulut dia terbuka, kejap muka dia lain, kejap kita nampak macam rapuang, kejap nampak dia macam nangis, nampak kadang-kadang nampak macam dia suka. Jadi benda tu apa sebenarnya yang terjadi pada malam tu? Kalau kita kata, okey, contohlah benda tu jadi secara masalah teknikal, tetapi sebab apa di sudut lain tak ada perkara-perkara ataupun objek yang berubah di dalam kamera Kero. Tapi apa ada sebelah tu sahaja. Itu yang pelik. Tapi bila kita cek dalam komputer dan bila kita zoom, kita boleh nampak dengan jelas. Jadi mungkin ada, saya tahu mesti ada netizen yang akan mengatakan yang geng-geng eksplorasi Malaysia ni komang sepana sebab penampakan dia tu tak berapa jelas. Okey, di sini saya terpanggil untuk menjelaskan sedikit tentang makhluk halus dengan kamera. Pakailah kamera berapa juta sekalipun, benda tu tak akan nampak secara jelas juga. Sebab benda tu makhluk halus. Kamera ni diperbuat bukan untuk menangkap perkara-perkara makhluk halus. Makhluk halus boleh nampak dengan jelas hanya dengan mata kita sahaja. Sebab mata kita ada hijab. Kamera tak ada hijab. Yang ada hijab mata kita, panca indera kita.
Jadi itu saja penjelasan. Saya harap netizen faham apa yang saya cuba sampaikan. Saya ulang sekali lagi, kamera mahal walaupun harga dia berjuta, memang tak akan penuh sesekali akan berjaya merakamkan makhluk halus dengan jelas. Yang paling jelas hanya panca indera kita saja, iaitu hijab. Jadi bagi kami yang terlibat dalam aktiviti eksplorasi ni, perkara-perkara gini sangat menjadi persoalan lah. Jadi apa yang kita nampak tu apa sebenarnya? Jadi tu adalah salah satu, kita anggap benda ni penghuni situlah. Biar dia lah, dia nak tukar muka jadi macam Mak Yu ke apa benda ke. Jadi kita sebagai tetamu kena abaikan je lah dengan perkara-perkara gini. Sebab kita tahu dah, rumah ataupun bangunan yang kita nak masuk ni mesti ada penghuni dia. Mustahil tak ada penghuni. Jadi pada malam tu kot, selepas kita menghentikan rakaman eksplorasi pada malam tu, secara tiba-tiba gimbal dan bateri telefon saya ni habis. Ni orang kata, kalau biasanya kalau kita cakap gini, orang akan kata masalah teknikal. Biasa bila kita berada di situasi di tempat-tempat yang lama kena tinggal ni, dia ada satu energi. Mustahil gimbal saya habis dalam masa yang dok lama pun. Jadi benda ni hamba ibaratkan bukan masalah teknikal. Sebab saya tahu kemampuan gimbal, bateri gimbal dan kamera kita pada malam tu. Tapi tak apalah, benda ni bukan sekali baru jadi, banyak kali dah. Jadi kita faham lah tu. Dan masa tu juga saya ambil masa dalam 10 minit atau 15 minit untuk cah gimbal ni. Lepas tu kita teruskan pada bahagian yang kedua, iaitu untuk merasai suasana malam di tempat proses swimming ni, jauh di belakang rumah ni lah. Tapi pada masa tu memang kita tahulah kisah orang puang bunuh diri dekat tempat proses swimming ni. Dan saya dah anggap pun benda yang mesti terjadi situ sebab orang puang tu bukan. Sebab orang puang tu kita doakan dia supaya tenang di alam sana. Bagi hamba, orang puang tu sekiranya selamat dah lah. Kita yang masih hidup ni dah selamat lagi. Tentang dosa dan pahala kita jangan cakap sini. Kita serah saja pada Allah Subhanahu Taala. Jadi pada malam tu bila kita melalui perjalanan untuk ke tempat proses swimming ni, di bahagian semok-semok ni memang kita ada rasa lah sikit. Tapi dia main aucak-aucak gitu je lah. Bagi hamba, perkara-perkara tu sekadar untuk dia beri peringatan lah, di mana kita dah masuk kawasan dia dan kita kena jaga tingkah laku ketika berada di tempat orang. Tapi pada malam tu memang dekat proses swimming ni memang kita tak boleh nampak benda-benda pun sebab tempat dia kecil. Daripada awal petang tu pun memang hamba memang niat nak buat stay down di tempat proses swimming ni. Tetapi sekali lagi kita hadapi beberapa masalah, iaitu kita kehilangan rakaman stay down asal daripada kamera adik. Adik khabar rakaman tu memang ada dalam telefon dia. Dan selepas saya copy semua video dan letak di dalam komputer, bila saya nak check balik, rakaman tu tak ada. Dan bila saya check balik dalam telefon dia, rakaman lain semua ada. Tetapi hanya rakaman di proses swimming ni je tak ada. Jadi saya heran, kalau dalam telefon dia ada, mesti dalam laptop saya ada. Saya tak pasti lah benda ni melibatkan mistik ataupun masalah teknikal. Tapi daripada awal memang adik kata rakaman tu memang ada. Sebab dia tengok. Sebab kita ada part-part kelakar sebenarnya dalam rakaman adik ni. Rakaman tu memang adik tengok memang betul-betul ada. Kita tak ada bukti untuk mengatakan ada masalah berkenaan dengan mistik. Jadi kita anggap saja rakaman tu hilang disebabkan masalah teknikal sahaja. Walaupun ada sedikit keraguan.
Pengalaman di dalam rumah ni tak banyak mana saya boleh kongsikan, sebab keadaan rumah dia tu memang sangat tenang dan memang selamat untuk diduduki oleh mana-mana yang berminat untuk membeli rumah ni. Jadi kepada semua, terima kasih banyak-banyak sebab sudi tengok video ni daripada awal dan sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk saksikan video terbaru Kek Gi yang bertempat di Kuala Berang. Jadi, apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.